Kemampuan ini bukan skill yang teknologi aja guys, sebab kita ini sejarah Melayu cuy. Melayu ini mempunyai pendekar gitu ya, dan pendekar ini adalah ilmu yang tidak dimiliki tentara-tentara luar gitu ya. Jadi tiada istilah gagal, sama ada hidup, berjuang atau mati syahid. Respect guys, itulah ya kehebatan JJK ini ya. Sebab slogan dia ini jangan pantang menyerah, pantang mundur selagi misi ini belum sukses. Gila, kalaupun tidak mati syahid. Luar biasa guys ya, respect, salut. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman sahabat? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, berbicara mengenai tentara ya, pasti di Malaysia ini sudah tidak asing lagi kehebatan ataupun track record daripada ATM ataupun JJK ataupun ya pasukan-pasukan elit lah intinya guys ya. Itu adalah salah satu kisah yang menurut aku menggerunkan ya, dan bisa menjadi apa ya, negara luar ini ketar-ketir gitu guys ya, ataupun akan memandang lebih tinggi lagi taraf ATM ataupun pegawai polis di sana gitu guys ya. Sebab track recordnya sudah luar biasa lah bagi aku guys. Dan di sini ada salah satu video yang kita akan share di sini bersama guys ya, yaitu tentang militer lagi, yaitu Harimau JJK guys. Channel daripada World Military Info guys, kita subscribe dulu. Harimau JJK membaham helang Spetsnaz gitu ya. Kisah Tun Mamat. Oke guys, apakah kalian sudah tahu ya? Mungkin ramai juga yang sudah tahu, tapi kalau bagi aku sendiri guys, aku pribadi ini hal yang baru gitu ya. Jadi aku pun merasa tertarik lagi untuk lebih lanjut mengetahui lebih lanjut lagi tentang kehebatan ataupun tentang kekuatan tentara di Malaysia guys. Oke, kita baca dulu ya. Salah satu kisah legenda dalam regimen grup gerak khas ATM, kisah bagaimana skuad JJK ini menumpaskan satu skuad elit Rusia, Spetsnaz, ketika perang Bosnia dahulu. Oke guys, ini pada zaman di Bosnia ya. Kisah ini pernah diceritakan oleh tuan empunya badan sendiri, Letnan Tun Mamat. Oh, ternyata yang bercerita ini orangnya langsung gitu ya, bukan nama sebenar. Jadi namanya disamarkan ya guys ya. Suatu ketika dahulu di FB-nya, namun sudah di-delete olehnya. Ini antara kisah beliau yang sempat saya ambil. Kisah ini sudah ditapis bagi memastikan kerahasiaan ATM tidak terganggu. Oke, benar juga ya. Letnan Tun Mamat merupakan anggota skuadron X-Ray JJK, salah satu skuad dalam pasukan khas ATM regimen grup gerak khas JJK ini musuh. Oke guys, tak perlu masa lagi, langsung aja kita tonton. Bismillah and play. Kisah JJK menumpaskan Spetsnaz. Suka guys. Pelatihannya ngeri banget cuy. Ini adalah kisah legenda di dalam grup gerak khas ATM. Kisah ini pernah diceritakan oleh tuan empunya badan suatu ketika dahulu di FB. Kisah ini telah ditapis bagi memastikan kerahasiaan ATM tidak terganggu. Lieutenant Tun Mamat bukan nama sebenar, merupakan anggota skuadron X-Ray JJK, salah satu skuad di dalam pasukan khas ATM regimen grup gerak khas JJK. Ini berkaitan satu misi untuk menyelamatkan juruterbang Amerika Syarikat yang terhempas di belakang barisan musuh. Kisahnya bermula begini. Sewaktu Tun Mamat sedang menghisap rokok, tiba-tiba datang seorang MP dan memberi tabik hormat kepada beliau. Assalamualaikum tuan. Tuan telah diminta untuk ke bilik operasi sekarang. Atas arahan siapa? Ujar Tun Mamat. Maaf tuan, saya diarahkan oleh Colonel Hashim, nama samaran, untuk menjemput tuan, balas MP tersebut. Dah main jemput-jemput pula, goreng pisang tak ada ke? Seluruh Tun Mamat. Lalu Tun Mamat dan MP tersebut bergegas ke bilik operasi. Setibanya di bilik operasi, Colonel telah memperkenalkan kepada Lieutenant Colonel Uncle Sam berkenaan Tun Mamat. This is one of our best men, Tun Mamat. Lalu penerangan disampaikan. We hope your team can provide us quick reaction force.
Yes, of course, balas Tun Mamat sambil tersengih. Scott Francis O'Grady yang lahir pada 12 Oktober 1965 adalah juruterbang pejuang tempur Tentera Udara Amerika Syarikat US Air Force yang perlu diselamatkan oleh Tun Mamat dan pasukannya. Maka setelah selesai taklimat bersama Uncle Sam, Tun Mamat lantas mengarahkan skuadron X-Ray berkumpul untuk modul operasi supaya anggotanya bersiap sedia dengan segala kelengkapan. Pihak Uncle Sam juga ada membekalkan peralatan untuk digunakan semasa operasi tersebut. Ini termasuklah rifle tempur HK416 yang serba baru dan canggih. The Heckler & Koch HK416 adalah senapang yang direka dan dihasilkan oleh Heckler & Koch. Ia menggunakan sistem gas pintar yang asalnya dari Armalite AR-18. Ia adalah senapang yang sama digunakan oleh Angkatan Tentera Norway dan merupakan senjata yang digunakan oleh pasukan SEAL. Tuan, mana SEAL tim 6 Division Group mereka yang dikatakan hebat sangat? Sempat lagi anak buahnya membahan. Nampaknya misi kita ini makin mencabar. Anggaplah sebagai penghargaan buat kita, sambung Tun Mamat. Semua anggota, jumpa saya di surau maghrib nanti. Tiada pengecualian, kita ada tazkirah, Tun Mamat menyambung kata. Setelah selesai isyak, mereka menjamu selera di mes. Menjelang pukul 10, mereka telah berkumpul untuk sesi taklimat operasi Helang. Operasi akan dijalankan sejam dari sekarang, tegas Tun Mamat. Tun Mamat mempunyai pengetahuan agama yang baik. Pay grade lieutenant ketika itu asal dari selatan Tanah Sejawi. Maklum sajalah anak buah kepada Uda Hamid dan Haji Abdul Hamid bin Haji Hamzah. Antara guru kepada Uda Hamid termasuklah Kiai Mustahir Pagoh, Panglima Lias Pagoh, Haji Muhammad Lip Bedu. Tun Mamat lahir pada tanggal 8 September. Pandai berinteraksi walaupun muda, baru berumur 23 tahun. Dia mampu memberi pemahaman yang agak baik. 3 tahun. Sebelum ini, banyak desas-desus mengatakan bahawa tentera Amerika Syarikat hebat, habis ditapaunya laut, udara dan darat, katanya. Itulah persoalan yang bermain di dalam minda pendekar-pendekar GGK X-Ray Squadron. Yang jelas, pendekar sebenarnya adalah jauh lebih hebat daripada mereka kerana ada tugasan yang tidak mampu mereka laksanakan selepas mendengar apa yang Lieutenant Colonel Uncle Sam katakan. Semua pendekar rasa kembang hidung. Reputasi ATM terselah ketika operasi menyelamat pasar Black Hawk Down. Memang ATM banyak buat jasa di dalam tugasan baik di dalam maupun di luar negara, yang terang maupun sulit. Bila cerita pasal pasukan khas, ramai akan merujuk pada Delta Force, SAS, SEAL dan sebagainya. Tetapi hakikatnya kebanyakan ilmu yang diorang dapat sebenarnya hasil tunjuk ajar dan pengalaman bekerjasama dengan komando kita. Kisah pasal Iban Tracker contohnya dan Senoi Pra. Namun, misi menyelamat kali ini memerlukan pendekar memasuki jauh ke kawasan musuh, deep beyond enemy line. Tentu tentera Uncle Sam kagum dengan keupayaan pendekar. Pendekar bukan sahaja menjadi Quick Reaction Force untuk Uncle Sam, malah tentera NATO juga memerlukan khidmat GGK. Seringkali pendekar diuji kemampuannya untuk menjadi sebuah pasukan khas yang disegani. Di dalam misi kali ini, pendekar harus memasuki kawasan musuh bertujuan menyelamatkan juruterbang pesawat Uncle Sam yang ditembak jatuh. Tepat pada jam yang dijanjikan, langkah disusun diiringi doa dan salam dengan niat akan memberi salam semula. Tun Mamat dan pendekar merempuh kepekatan malam. Mereka sememangnya terlatih untuk berjalan jauh. Bayangkan jika anda berlari berkilo-kilometer dengan rakan karib yang mana anda tidur sebantal dan makan sepinggan. Apa yang anda akan fikirkan sewaktu itu? Adakah kematian yang anda fikirkan? Jika anda fikirkan tentang hal yang buruk akan berlaku, jelas ianya tidak akan membantu. Apa yang Tun Mamat dan semua pendekar fikirkan adalah kejayaan. Mereka hanya fikirkan yang mereka pasti berjaya. Begitulah mentaliti pasukan GGK kita. Tiada istilah gagal, sama ada hidup, berjuang atau mati syahid. Respect guys, itulah ya kehebatan GGK ini ya. Sebab slogan dia ini, jangan pantang menyerah, pantang mundur selagi misi ini belum sukses. Gila, kalaupun tidak mati syahid. Luar biasa guys ya, respect, salut, GGK terbaik. Sampai ke sebatang sungai, Tun Mamat mengarahkan mencari kayu atau apa pun yang mampu membuatkan ianya terapung. Tun Mamat mendapatkan sebatang kayu untuk berpaut. Google dan snorkel yang ada digunakan. Hari hampir siang. Mereka akan dikesan jika terlalu terdedah. Lalu mereka hanyut perlahan-lahan bersama batang kayu. Taktik ini ada didedahkan kepada umum semasa demo GGK di PWTC semasa DSA 2014.
Dalam tazkirah Tun Mamat sebelumnya, sebenarnya Tun Mamat ada meminta pendekar berpuasa, dikenali sebagai puasa memutih, untuk hajat-hajat tertentu. Mereka tak boleh makan seperti biasa kerana berada di dalam air. Pun begitu, pendekar memang telah diajar bagaimana untuk makan dan minum di dalam air. Jauh guys, sebab kemampuan ini bukan skill yang teknologi aja guys. Sebab kita ini sejarah Melayu cuy. Melayu ini mempunyai pendekar gitu ya. Dan pendekar ini adalah ilmu yang tidak dimiliki tentara-tentara luar gitu ya. Jadi ya itu tadi guys, kehebatan kita ini di atas rata-rata mereka semua militer asing. Respect and salute guys. Perkara wajib bagi setiap pendekar agar tahu. Tun Mamat sendiri mengakui pernah bersama di dalam latihan mereka. Selama 5 hari dan 5 malam mereka berada di Laut Cina Selatan berenang ke Pantai Mersing. Ketika itu Allah kami berserah. Apabila menjelang maghrib, mega-mega merah telah pun kelihatan di langit. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Tun Mamat meneguk air untuk berbuka puasa. Mereka masih berada di dalam sungai lagi apabila hari telah pun gelap. Mereka mula keluar dari dalam air. Tun Mamat mengarahkan untuk melihat perimeter. Setelah memastikan perimeter selamat, mereka membersihkan diri untuk beribadat sambil dikawal. Setelah selesai, mereka makan sambil bergila-gila mengawal. Tun Mamat membuka peta, mencari kedudukan terakhir pesawat Amerika Syarikat yang ditembak. Tun Mamat menggunakan alat yang diberikan. Jika dilihat dari luarannya, alat terbabit kelihatan seperti sebuah iPhone yang besar atau bateri yang besar. Dengan fungsi GPS serta infrared night vision, ia mampu mengesan haba. Ia perlu disambung ke suatu alat, iaitu kamera. Memang mengujakan pendekar pada masa tersebut. Canggih tu. Masa tu tahun 1995, kedudukan pesawat akhirnya berjaya dikesan dan dikenal pasti pendekar. Tentu unit SOF Tentera Serbia akan mencari juruterbang terbabit untuk dijadikan tebusan. Berkemungkinan pertempuran adalah hal yang tidak dapat dielakkan, itu pasti. Pesawat tersebut telah digunakan untuk mengebom kawasan strategik Serbia seperti lokasi simpanan minyak kerana ia mampu melengahkan pergerakan logistik mereka. Daripada segi peralatan memang berpihak kepada Tun Mamat. Tambahan pula, Tun Mamat membawa senjata bersama. Selain itu, anjing pengesan Johnny yang dibela oleh Tun Mamat juga dibawa. Bawa anjing juga cuy. Tun Mamat mengarahkan supaya peralatan disimpan. Pemendap bunyi silencer telah digunakan. Sebenarnya masih lagi kedengaran bunyi tembakan bagi yang mampu memahami daripada mana dan bagaimana rifle HK416 tadi berfungsi. Okey. Satu klik dan satu klik atau double tap dan triple tap adalah signature SOF. Sambil anak mata menjeling kiri dan kanan, tepat memandang sasaran, mata tidak berkelip saat picu dicekah, melihat mangsa atau menjadi mangsa. Pada saat ini, anda tak fikir pelur jantan keluar ataupun tidak. Bukan waktu untuk merasa bergigil atau terketar. Selangkah demi selangkah, pendekar melangkah. Tun Mamat memberi isyarat tangan. Posisi diambil untuk kedudukan menunggu daripada alat terbabit. Setelah meneliti keadaan cerun dan berbukit, Tun Mamat pasti mereka akan melalui kawasan terbabit. Dikesan 9 orang SOF Tentera Serbia dan 3 ekor anjing pengesan. Macam mana mereka boleh tahu mereka SOF? Tun Mamat menerangkan daripada formasi turutan ganjil dan gaya pergerakan mereka. Tambahan pula, pasukan tadi berjalan pantas tanpa unit sokongan. Mereka adalah pasukan elit. Oleh kerana berdepan dengan pasukan elit, mereka juga mampu dan dapat mengesan kehadiran pasukan Tun Mamat. Buku bertemu ruas. Seni peperangan pasukan bertandang dengan tuan rumah. Mereka menjaga tanah air mereka. Tentu sekali mereka bersemangat untuk mempertahankan negara mereka. Atau JJK yang akan datang membantu saudara Muslim di Balkan. Tidak hebat melainkan Allah. Dengar sini, sebelum sampai ajal kita, selagi itu kita tidak akan mati. Biar kita mandi peluh, jangan kita mandi darah. Kita telah lama bersedia. Kita akan menang. Ingat, setiap pertempuran, satu peluru, satu musuh. Faham semua? Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasai mati. Di dalam kedinginan dan kepekatan malam, mata liar mencari sasaran sambil menunggu pelarian. Sebelumnya, Tun Mamat telah mengarahkan supaya sniper tinggal di belakang. Buka alat tadi untuk pemerhatian dan pemantauan. Tun Mamat mengarahkan supaya pendekar memakai rantai leher di belakang supaya plet berkilau nampak di belakang. Biasanya rantai leher mempunyai 2 plet oval bagi memudahkan sniper mengesan daripada jauh.
Anak batu pahat, jika dada tidak berisi, dia tidak akan keluar rumah. Tun Mamat bukan anak kecil. Di dalam masa menunggu, Tun Mamat sempat membaca 7 Al-Fatihah dan 7 Ayatul Kursi. Mereka berada di posisi menunggu. Tidak lama kemudian, suasana sunyi dipecahkan dengan suara orang berlari. Tun Mamat mengeluarkan bunyi burung. Maka pendekar yang lain mengetahui bahawa itu adalah isyarat daripada Tun Mamat. Itu guys ya, harus bisa kamuflase. Bunyi orang berlari semakin pantas dan ada kelibat manusia melintas. Tun Mamat lantas membentis kaki orang tersebut dan mengunci sehingga tidak bergerak. Tun Mamat menekap mulut orang tersebut seraya berkata, "We are from Malaysia. Are you clear?" Tun Mamat membuka mulut orang itu sambil menarik tag nama yang ada di leher orang tersebut tanpa diketahui, dan dia membalas, "Yes, clear. Take this and hide behind." Sambil Tun Mamat menyerahkan SIG-nya. Ketika masih menunggu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi anjing. Apabila agak berdekatan, Tun Mamat mengarahkan anjing peliharaannya yang dibiarkan kelaparan tadi berlari untuk mendapatkan makanan sambil membaling daging seberapa jauh yang boleh. "Go Johnny, go!" Sepantas kilat anjing yang dibiarkan kelaparan tadi berlari. Tujuan Tun Mamat membawa anjing adalah untuk tugasan mengesan dan mengalihkan perhatian musuh. Benar. Suara gonggongan anjing semakin kuat. Kesemua anjing tentera Serbia telah mengejar ke arah Johnny. Apabila Johnny melihat anjing Serbia mengejar ke arahnya, secara tidak langsung Johnny yang sedang makan terus berlari sambil dikejar oleh anjing Serbia tersebut. Tidak lama kemudian terdengar bunyi letupan. Tun Mamat sebenarnya tidak menyedari bahawa kawasan lapang di sebelah ada ditanam periuk api. Tanpa menyangka keadaan, Tun Mamat sedar nasib Johnny serta 3 ekor anjing tadi habis berkecai. "Anjing bodoh, mati semua. Teruskan mencari," kata pengganas Serbia itu. Dalam ketika mereka ketiadaan anjing, maka adalah satu kelebihan bagi Tun Mamat. Seorang demi seorang tentera Serbia melepasi Tun Mamat. Akhirnya tembakan dilepaskan. 19 tembakan untuk 9 orang. Satu peluru, satu musuh. Seorang demi seorang tentera Serbia rebah. Akhirnya mereka keluar dari tempat persembunyian untuk memastikan musuh mereka benar-benar telah mati dan mengenal pasti dengan unit mana musuh mereka. Tiba-tiba Tun Mamat bersuara, "Allahu Akbar. Ini hanya Arkan Tiger, The Serb Volunteer Guard. Masak kali ini. Unit gempur mereka, kita bermasalah ni. Unit khas belum lagi keluar," ujar Tun Mamat. Unit sniper yang berada di belakang menjejak 5 orang, namun kerana masalah jauh mereka tidak dapat berhubung dengan yang lain. Unit telekomunikasi berada di belakang. Tiba-tiba salah seorang pendekar menjerit, menahan kesakitan ditembak. Seorang pendekar rebah, "Tuan, saya telah terkena tembakan." Tun Mamat menjawab, "Dah mati ke belum? Kalau belum, kau bangun dan berjalan," dengan nada menjerit. Tun Mamat terdengar suara dari belakang pokok dengan nada menjerit, "Comrades, let's fight like a man. Show yourself and raise your weapon." Mereka datang kepada Tun Mamat dengan tangan serta senjata di atas. Memang sah 5 operatif Spetsnaz Komando Rusia dengan nama jolokan Frogman. Petunjuk mereka inginkan hand-to-hand combat. Jelas terpampang lambang seekor helang berkepala 2 serta crown. Pertembungan 5 dan 5. Seorang daripada mereka berkata, "Who in charge here?" Tun Mamat mencelah dan berkata, "Let's have a deal. I will fight you. If you lose, and you all will dead. But if you win, my comrades will set you free. Have a deal." Untuk pengetahuan, badan mereka memang besar. Besarnya jangan ceritalah. Memang Tun Mamat sendiri terpaksa mendongak untuk melihat. Kalau sekali pandang, kalau hidup, Tun Mamat pasti makan bubur selama 2 minggu dengan straw. Tun Mamat memang terkenal dengan buah sendingnya. Maka pertarungan hidup mati pun bermula. Tersalah langkah, nyawa pasti melayang. Mereka terus berlawan, menumbuk dan menepis sehinggalah Tun Mamat mendapat satu peluang kedudukan buah mersing 13. Terus tumbukan ke dagu Spetsnaz dilepaskan, maka tersemburlah nafasnya. Dia hampir tumbang dan menggelengkan kepala. Kesilapannya apabila dia mengeluarkan bayonet. Lalu bayonet tersebut dihunus ke Tun Mamat, terkena tangan kiri Tun Mamat. Dengan sepantas kilat, Tun Mamat mengeluarkan bayonetnya dan menikam tepat ke arah leher. Tikaman pantas ala pukulan 7 hari. Darah panas Spetsnaz mengancut keluar, lalu terus rebah di situ tidak bergerak.
Maka Spetsnaz yang lain tercegat dan terdiam. Tun Mamat mengarahkan pendekar mengangkat senjata dan jangan tinggalkan saksi. Pendekar mengikut arahan lalu menembak mati kesemuanya. Akibat daripada pergelutan itu, Tun Mamat pecah dagu, gigi geraham patah 2 batang dan luka akibat bayonet di tangan kiri. Tun Mamat terus berjumpa dengan tentera Uncle Sam dan berkata, "Whatever you see or you don't see, please keep calm and just go. Are you clear?" Dan tentera itu terus mengangguk. Selepas itu, mereka semua telah bertolak ke lokasi yang telah dinyatakan untuk dibawa pulang ke base camp. Maka berakhirnya kisah bagaimana Tun Mamat menyelamatkan juruterbang tersebut. Hargailah keamanan Malaysia kerana perang itu amat mahal harganya. Di sini, admin memohon maaf kerana terpaksa meringkaskan cerita. Sekian, terima kasih. Gila guys ya, cukup luar biasa sekali ya Tun Mamat ini guys ya. Walaupun kalau diikutkan guys ini ya negara Indonesia ataupun Malaysia ini kalau dibandingkan negara-negara barat ataupun Eropa itu pasti postur tubuhnya itu berbeda banget cuy. Mereka kan tinggi besar gitu ya, tapi ini satu lawan satu keren banget Tun Mamat guys ya. Dan itu tadi ya, kita di sebalik tentara ini, kita ini mempunyai kekuatan ya tadi pendekar guys. Sebab memang dari dahulu zaman nenek moyang kita itu sudah tertanam bahwa kita ini pernah loh ya, waktu di Indonesia kerajaan Majapahit dulu, waktu Gajah Mada itu pernah loh sampai menjajah Nusantara cuy. Dan itu luar biasa, itu adalah salah satu pendekar ya. Apalagi Melayu juga mempunyai pendekar yang cukup luar biasa track recordnya guys ya. Dan cerita-ceritanya cukup bagus gitu. Dan saya sukanya ini dengan tentara ini sebab dia sebelum melakukan peperangan, sebelum melakukan target itu dia ada puasanya dulu gitu ya. Islamnya itu didapatkan dulu guys ya. Ada zikirnya dulu. Ada ya itu tadi ritual ya, agar kita lebih dekat lagi kepada Sang Pencipta ya. Dan kemudian kita bisa apa ya guys, minta izin setidaknya guys. Dan akhirnya sukses luar biasa. Jadi pantang mundur, satu peluru satu musuh. Gila, keren banget guys ya Tun Mamat guys ya. Oke guys, kita tengok ya komenan daripada netizen di sini ya. Jangan dipertikai jika tidak ketahui langsung akannya. Hargai jika sekarang ini terasa bahagia karena keserahan jiwa raga mereka kepada negara Malaysia yang tercinta. Takkan nak tunjuk terperinci baru nak percaya. Betul juga guys ya. Jadi kita dengarkan ya, kita masukkan ya ke dalam minda kita. Bila dengar desas-desus bimbang keselamatan pula, jika tidak tahu cukup dengar dan hargai. Benar-benar. Tentara Malaysia yang beragama Islam akan sentiasa menagih syahid pada setiap perjuangan. Sebab itulah berani. Terbaik guys ya, respect ya. Ya memang ini guys ya, kata-kata syahid inilah ya. Jadi dia tidak akan ada rasa takut sedikit pun cuy. Pasti dia akan berani ya, berani mati demi bangsa dan negara guys. Sebenarnya tentara kita hebat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentara Islam adalah tentara terhebat di dunia ini karena para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dan melindungi tentara Islam. Senjata yang paling hebat dan canggih di dunia ini adalah doa. Sekian, terima kasih guys ya. Bener ya. Jadi apapun ya yang dilakukan oleh Tun Mamat tadi itu guys ya, dia berdoa dulu, bahkan dia puasa dulu sebelum menjalankan operasi ini gitu guys ya. Puasa mutih loh. Puasa mutih dalam perjalanan itu dia sambil puasa guys. Dan setelah maghrib baru berbuka. Terbaik guys ya. Keren banget cerita-cerita seperti ini. Jadi jika Anda ada video-video ataupun hal yang menarik untuk kita share di sini untuk menambah wawasan kita, silahkan DM di Instagram @bangre2019 guys ya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perkongsiannya dan terima kasih juga channel ini guys ya sudah memberikan info yang menarik untuk kita share di sini guys. Jika kalian suka dengan video ini silahkan bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Mungkin sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.